Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syafi'una sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang Jumaat yang bertuliskan rahimakumullah, amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Jumaat ini 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 29 Oktober 2021 Masih, terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada tengah hari ini kita teruskan tazkirah Jumaat kita. Untuk sekian kalinya, sebelum solat Jumaat dimulakan dengan khutbah Jumaat, diikuti dengan solat Jumaat, sembahyang Jumaat, maka kita mulakan terlebih dahulu dengan tazkirah Jumaat. Tazkirah Jumaat yang mana kita membicarakan tajuk-tajuk yang tertentu untuk kita sama-sama kongsikan sebagai peringatan untuk kita, tuan-tuan, sebagai kaum muslimin yang diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir dan mengimarahkan muka bumi, mengimarahkan bumi ini di dalam alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahu azim. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku bercadang menjadikan di dalam bumi ini khalifah, wakilku. Khalifah tu maksudnya wakil, wakil Allah SWT di bumi. Maksudnya Allah Ta'ala cipta bumi itu, kalaulah tidak ada dicipta makhluk yang boleh dipertanggungjawabkan untuk mentadbir bumi itu, niscaya tiadalah tercapai tujuan Allah SWT menciptakan bumi. Begitu. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia untuk memikul amanah sebagai khalifah di atas muka bumi.
Ya, dan kita ini kata Allah SWT dalam ayat yang lain, ya, kita ini memikul, ya, tanggungjawab sebagai khalifah ini, memikul amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini setelah Allah Ta'ala menawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, dalam ayat-ayat akhir surah Al-Ahzab. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami membentangkan amanah, mempamerkan amanah. Amanah itu, al-amanah ini maksudnya amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini kepada langit, bumi, kepada bukit bukau dan juga seluruh makhluk-makhluk yang lain. Ya, maknanya amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ada tafsiran menyebut alas samawati wal ard ini bukan bumi, langit sebenarnya. Maksudnya makhluk-makhluk yang mendiami langit dan bumi. Ya, maksudnya kalau atas bumi ini, ya, kepada haiwan-haiwan lah. Ya, haiwan-haiwan yang kita lihat di atas muka bumi ini, semuanya itu telah ditawarkan amanah menjadi khalifah oleh Allah SWT. Dan juga makhluk-makhluk yang mendiami langit. Ya, yang itu kita tak tahulah apa jenis makhluknya, alien ke, wallahu alam. Ya. Dan juga bukit bukau, ya, makhluk-makhluk yang mendiami bukit bukau, tempat-tempat tinggi, juga ditawarkan amanah menjadi khalifah oleh Allah SWT. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggan memikul amanah dan memberikan pelbagai alasan. Maknanya sebelum dicipta manusia, makhluk-makhluk lain ni dah dicipta Allah Ta'ala dulu. Harimau, singa, gajah, ikan paus, sampailah makhluk-makhluk yang paling kecil pun. Semua dah ditawarkan Allah Ta'ala, ditawarkan memikul amanah oleh Allah SWT sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan fa'abaina an yahmilnaha, mereka menolak, ya, amanah itu, wa ashfaqna minha, dan mengelak diri daripada amanah itu. Maknanya memberikan pelbagai alasan. Tepis, kalau kata setengah orang tepis, tepis kiri, tepis kanan, macam kita lah kan. Bila nak diberikan satu kerja, kita tepis kat orang. Bukan saya buat kerja tu, tuan, orang lain. Ni perangai sebahagian kita, tuan. Bila bos bagi satu penugasan pada kita, kita kata saya tak biasa buat kerja ni, tuan, bagilah kat dia. Ni kerja orang ni, ini kerja orang, kerja saya ni, tuan. Adalah sebab kenapa bos kita bagi kita penugasan tu. Ini bukan kerja saya, ni kerja A, ini kerja B, kerja C, kerja saya. Kenapa bos bagi pada kita? Mesti ada sebab, kan? Tapi itu yang berlaku, tuan-tuan. Dalam ayat ini diceritakan makhluk-makhluk ini bukan setakat enggan memikul, menolak, tetapi memberi pelbagai alasan penolakan mereka. Wa hamalahal insan, sedangkan manusia sedia memikul amanah itu. Bila Allah Ta'ala cipta roh manusia, Allah Ta'ala tawarkan kepada roh manusia, kamu sanggup tak nak jadi khalifah di atas muka bumi ini? Baik, kata roh manusia. Baru dicipta manusia. Kalau roh manusia kata, saya tak pikul, saya tak sanggup memikul amanah ni, saya tak mahu, saya macam ni, mungkin Allah Ta'ala akan cipta makhluk lain pula. Kita akan jadi satu level dengan haiwan. Duduk atas muka bumi, makan, tidur, berak, kahwin. Itu dia. Kita tengok makhluk-makhluk lain, tengok haiwan-haiwan lain di atas muka bumi selain daripada manusia, apa kerja dia? Makan, tidur, berak, kahwin. Berak, kencing, kahwin. Betul? Makan, tidur, buang air kecil, buang air besar, kahwin, berzuriat. Yang jantan, kan, berkahwin dengan yang betina. Yang betina bunting dapat anak. Lepas tu tinggal macam tu je.
Kadang-kadang anak membuntingkan mak. Tu haiwan tu. Kan? Baik. Wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Tak ada sebut sesungguhnya manusia ni zalim lagi jahil. Pasal apa? Sebab sanggup jadi pak sanggup. Macam mana ayatnya tu? Sanggup jadi pak sanggup. Kan? Sanggup pikul amanah. Dah tahu amanah tu berat. Amanah tu sangat berat. Sangat berat. Takut tak mampu nak pikul. Tapi kenapa manusia sanggup pikul juga? Ni yang Allah Ta'ala sebut zaluman jahula. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sesungguhnya manusia ni zalim lagi jahil. Zalim pada diri, dah tahu tak mampu nak pikul juga. Jahil, kamu dah tahu amanah tu berat, perlu kepada ilmu. Kamu tak nak cari ilmu untuk mencari ilmu untuk menjadi bekal kamu memikul amanah tu. Ini Allah Ta'ala sebut pada manusia. Jadi amanah ni satu benda yang sangat berat. Tapi manusia nak pikul juga. Maka kita sebagai manusia, siapakah yang kita wajar jadikan sebagai contoh untuk memikul sesuatu amanah? Siapa dia? Tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat amanah itu sifat wajib bagi seseorang nabi dan rasul. Kalau kita belajar ilmu tauhid di sekolah dululah, sifat wajib pada rasul ada 4. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Allah Ta'ala wajib ada 20 sifat ni. Kan, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, sampailah kaunuhu mutakalliman. Dibuat nasyid pula. Kan? Ada versi pula nasyid tu. Kalau Rabbani lain bunyi dia. Allahu wujud, kidam, baqa. Tu kalau tu Rabbani. Kalau Rehan lain versi dia. Allahu wujud, kidam, baqa. Tu Rehan punya versi. 20 sifat wajib bagi Allah SWT. Kita mengaji sifat wajib Allah Ta'ala ni pun berpuluh-puluh kuliah tak habis. Silap-silap tak habis kitab, tak habis mengaji sifat 20, ustaz tu dah kena buang daripada masjid tengah jauh. Pasal apa? Ada orang jolok pengurusi. Dia ni bawa ajaran sesat ni. Wahal dia yang bercakap tu yang sesat sebenarnya. Dia tak mengaji. Ustaz tu mengajar betul lah. Mengajar sifat 20 tu nak bagi kita kenal sifat Allah. Nak kenal zat Allah, kena kenal sifat Allah. Tapi dia ni tak tahu, dia pergi jolok pengurusi. Ustaz ni mengajar sesat ni. Kita buang lah. Tak payah simpan lah. PKP pula. Habis PKP tanya, kan, bila nak sambung kuliah ni nak habis, dah tinggal sikit ke nak habis ni. Kata AJK, tak boleh, kena tangguh dulu Ustaz. Sebab sekarang jemaah tak ramai, PKP ni tak ramai, dah 2 tahun dah. Aku tunggu tak bunyi-bunyi. Adalah, tak apalah, kita buat sendirilah. Itu cerita sifat 20. Sifat Nabi Rasul ada 4 yang wajib. Apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nombor 2, sifat wajib bagi seorang Nabi Rasul yang nombor 2 ialah amanah. Kenapa dia letak nombor 2? Amanah tu nombor 2. Bukannya tabligh nombor 3, nombor 2, ataupun fatanah nombor 2. Nombor 2 amanah. Pasal sifat amanah ni, adalah sifat yang menjadikan seseorang itu mampu menjadi pemimpin yang sebenar. Kalau dia tak amanah, tu yang cilok duit tu, kan, jadi pemandu pada bos. Apakah amanah yang diberikan kepada dia sebagai pemandu pada bos, pada ketua dia, pada bos dia lah, ketua dia lah pemandu, kan. Bawa bos ni pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, mana tempat bos pergi kena bawa, betul tak?
pergi kalau istilahnya pergi berantar balik berjemput, betul? Okey. Tetapi dia buat benda yang melanggar amanah yang diberi kepada dia sebagai pemandu pada bos. Apa dia? Dia sebagai pemandu bos. Okey, bos turun daripada kereta, pergi mesyuarat. Bos letak dalam kereta adalah dia punya barang-barang dia lah. Takkan dia nak bawa semua sekali ke sana kemari lah. Adalah barang yang dia tinggal dalam kereta, sebab dia percaya kepada pemandu dia. Kan? Tapi pemandu ini menggunakan ruang yang ada untuk mencelok duit bos. Amanah ke tak amanah sifat tu? Kan? Mula dia celok RM50, bos tak perasan. RM50 mana nak cam? Kalau bos ada 20 keping duit RM50 dalam beg dia, kalau celok sekeping tak perasan. Kan? Melainkan Haji Bakhil je, Haji Bakhil perasan. Tengok 5 sen pun dia minta, betul tak? Ini sifat amanah ni. Tengok P.Ramlee punya falsafah amanah yang P.Ramlee nak tonjolkan dalam filem Labu-Labi tu, amanah tu. Sebab dia ada duit lebih, senyum je anak buah dia senyum je. Bila bagi ada bagi senyum je. Kau senyum, kau perlikan aku, betul? Nampak? Dia senyum tu konon-kononnya kalau aku tak bagi ada harapan lah aku celok duit bos 5 sen, 10 sen tak. Tapi dia ni anak buah ni, pekerja ni amanah, ada duit lebih, nah 10 sen, senyum je. Nampak? Ada bos yang macam tu. Dia check tengok ada tak. Kalau buka beg tengok ada tak cukup duit. Jadi dia tahu dah bos dia ni tak periksa, dia dah kaji tu. Orang yang buat perangai ni dia kaji. Tuan-tuan jangan fikir orang baik je yang mengkaji. Orang jahat penjenayah pun dia mengkaji tu. Nak buat jenayah dia kaji tu. Kan? Orang nak buat jahat dia kaji tu. Macam mana aku nak tengok macam mana aku nak buat jahat ni. Tak ada pergi kedah je. Dia tengok perangai bos dia rebo ni. Tengok perangai bos dia. Bos aku ni bila dia tak check pun, dia tengok je baik, dia tak check pun. Kalau aku celok RM50 mana dia nak perasan. Celok RM50. Lepas tu bila dah celok sekali, takkan sekali je nak celok lagi 2 kali. Kalau lah sekali beribu habis. Beribu dia celok duit bos, baru bos perasan. Nampak? Amanah ke pemandu ni sebagai pekerja kepada bos? Tak amanah. Boleh tak dipercayai lagi dia ni sebagai pemandu pada bos? Siapa nak percaya? Tengok apa kata Harun Hafiz bila dicadangkan oleh pemandu dia, Cik Saleh. Apa susah bos, pakai duit syarikat dulu, hujung bulan dapat gaji ganti balik. Apa kata Harun Hafiz? Nasihat busuk dia. Nampak? Amanah ni. Sekali orang tak percaya, sampai bila-bila orang tak percaya. Nampak? Ini amanah. Sebab itu amanah ni, amanah menyampaikan agama Allah SWT ni hanya diberi kepada Nabi dan Rasul dari Allah SWT. Sebab apa? Sebab Nabi ni Allah Ta'ala dah bagi sifat amanah pada dia. Nabi ni dia akan menjalankan tugas dia seperti mana yang diperintah oleh Allah SWT. Nabi ni dia takkan pecah amanah. Dia takkan Nabi takkan gunakan kenabian dan kerasulan baginda itu untuk kepentingan diri dia. Itu maksud amanah tadi. Macam kita tidak gunakan jawatan kita ini untuk kepentingan diri. Maksudnya ini kita ada jawatan, kita boleh guna kita boleh ambil kesempatan ni. Bos dah percaya kita ni, silok duit keping, 2 keping, lalas sekali beribu dia cilok. Ini sifat tak amanah tadi. Lepas ni memang orang tak percaya. Nasib tak baik kena buang kerja pula, lebuh. Apa punca dia? Macam semalam,
Siapa yang berkesempatan dengar ceramah Malik Rasul semalam akan faham tentang rasuah. Punca-punca terjadinya rasuah ada 3, kata penceramah. Pertamanya ruang, kedua peluang, ketiga keperluan. Ada ruang, nampak. Bos saya percaya ada ruang. Bos saya percaya. Ada peluang, bos keluar ke mana-mana, beg duit tinggal dalam kereta. Ini peluang ni. Aku nak cilok. Lepas tu ada keperluan tak? Ada keperluan. Aku tengah apa ni, letak. Cubalah cilok RM50. Lepas tu ada keperluan lain pak, cilok lagi. Lala sekali beribu dia cilok. Semua sekali. Baru bos perasan. Nampak. Ini dia tuan-tuan. Bila dah kita tak amanah, bila kita amanah tu ada, tapi kita menyalahgunakan kuasa yang ada, amanah yang ada untuk kepentingan diri. Ini yang berlaku tuan, sebahagian kita. Sepatutnya kita mencontohi Nabi SAW dalam kehidupan. Nabi tidak akan menyalahgunakan amanah yang diberikan Allah SWT kepada baginda sampai habis. Tuhan Nabi ni dia offer, kalau kita baca sirah dia, Nabi ni ditawarkan jadi Raja Mekah. Nabi ni ditawarkan segala harta yang ada di Mekah, jadi orang paling kaya di Mekah. Nabi ditawarkan perempuan paling cantik di Mekah, supaya Nabi berhenti jadi Nabi dan Rasul, menyampaikan agama Islam. Apa kata Nabi? Kalau mereka beri matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku sekalipun, aku takkan berhenti daripada menyampaikan risalah Islam. Nampak? Itu sifat amanah Nabi yang sepatutnya jadi contoh kepada kita. Kan? Sepatutnya. Barulah kita boleh jadi manusia yang beramanah dan berintegriti. Itu dia. Jadi itu adalah pesanan untuk tuan-tuan dan untuk saya juga sebenarnya. Bukan untuk tuan-tuannya. Kalau untuk tuan-tuan tu saya tak ada, tu dah perangai siapa tu saya, perangai Azazil, perangai Iblis. Iblis ni bila anak buah dia tengok dekat Lauh Mahfuz, dia kata nanti di kalangan kita ni, saya nampak kalau pun di kalangan kita ni akan ada yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tuan, mintalah doa kepada Tuan, doakanlah supaya kita semua tak jadi semacam yang dia tulis tu. Azazil pun setuju. Dia doa untuk anak buah dia, untuk dia tak doa. Dia doa untuk dia, untuk anak buah semua, malaikat-malaikat lah, untuk dia tak doa. Last sekali apa jadi? Dia yang menderhaka pada Allah Ta'ala, akhirnya jadi Iblis. Jadi kita jangan macam tu. Pesanan ini bukan untuk tuan-tuan, pesanan ini juga untuk saya sebagai penyampai. Ketua khatib kena sebut ni, tak payah tengok teks sangat, kena sebut ni. Khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan tuan-tuan sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Dia kena sebut macam tu sebenarnya. Apa yang disampaikan dalam khutbah adalah untuk khatib, bukan untuk tuan-tuan yang dengar, untuk khatib juga. Itu dia. Jadi itulah saja sedikit tazkirah Jumaat untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa pada masa dan ruang yang lain. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang daripada saya sendiri, saya mohon maaf daripada Allah SWT dan Nabi SAW, dari tuan-tuan sekalian. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.